ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar balagh fahal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun. Qala abi, kata Abdullah, ada Imam Ahmad, ayah saya berkata, yani Imam Ahmad lah, haddathana Aswad bin Amir bi isnadihi bi ma'nahu, dengan sanad dia ada. Wa qala yuktabu fi ina nazif. Imam Ahmad kata ditulis hak ni pada bekas yang bersih dan diberi minum air dia. Nak tulis dengan apa dia? Tulis dengan dakwah kita lega. Tak, tulis ni isyarat. Tulis ni kita kata ambil itu apa ni, nak itu dakwah tu kan? Nak masuk dakwah tu. Apa dia orang panggil? Boleh pecek tu, masuk dalam tu. Lepas tu kita tulislah. Dengan air kau ataupun dengan air mawar kau, tulis atas bekas tu. Tulis nampak, lepas tu masuk. Gitu je. Bukan tulis dengan dakwah ni. Tulis lagu tu. Qala abi, ayah saya berkata, kata dia, wazada fihi Waqi'. Waqi' perawi menambahkan di dalam riwayat ini, dia kata fatusqa, diberi minum kepada perempuan itu, wa yundahu ma duna surratiha, dan dijiru, dicurahkan di bawah pusatnya, di bahagian bawah pusatnya, air tadi. Wa qala Abdullah anak Imam Ahmad, dia kata, ra'aitu abi yaktubu lil mar'ah, saya tengok ayah saya sendiri tulis untuk seorang perempuan, fi jamin, pada satu bekas, pada satu piala ataupun sesuatu yang bersih. Lepas tu Ibnu Taimiyah rahimahullah mengemukakan asar Ibnu Abbas ini melalui tariq yang lain pula, sanad yang lain pula. Wa qala fi akhirih, dan di akhirnya dia berkata, qala Ali, maksud beliau ialah anak Hasan bin Syaqiq, perawi kepada asar ini, yuktabu fi kaghadah, boleh juga ditulis pada kertas dan digantung pada lengan perempuan itu. Qala Ali berkata, perawi ini, wa qad jarrabnahu, kita sudah menguji benda ni, telah mencuba benda ni, falam nara syai'an a'jaba minhu, tidak pernah kita lihat sesuatu yang lebih ajaib kesannya daripada hal ni. Dia buat berapa kali dah buat dah. Fa idza wada'at tahulluhu sari'an, bila sudah beranak, pecahlah, bangat-bangat pecah. Thumma taj'aluhu fi khirqah, lepas tu bubuh di dalam bekas lah, bekas yang bersih, ataupun bakar, kalau tak simpan bakar. Ini yang disebutkan di sini. Ini alasan bagi orang yang mengatakan boleh pakai azimat ataupun boleh guna gini-gini ni, boleh. Inilah alasan dia. Dan Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan boleh. Orang-orang yang kata Ibnu Taimiyah keras sangat, serba tak boleh, serba syirik, ini dia kata boleh. Dan dia kata Imam Ahmad telah menaskan benda ni, Imam Ahmad sendiri mengamalkannya, boleh. Tapi walau bagaimanapun benda ni khilaf, seperti kita kata tadi lah, dan ini bukan perbuatan Nabi, ini tabi'i, sahabat. Sebab tu kata walau bagaimanapun salaf, ulama salaf juga pada qurun al-mashhudu laha bil khair ada mengamalkan benda lagu ni. Lepas tu dia sebut asar-asar ini menjadi hujah yang menolak pendapat orang yang mendakwa di zaman kita ini bahawa menulis azimat ataupun memberi minum air azimat sani yang ditulis tadi mamnu'un syar'an, terlarang di sisi syarak. Setengah-setengah orang kata gitulah. Setengah-setengah tu melampau sampai ke peringkat mengatakan syirik. Kalau orang buat lagu tu, dia pandang serong. Wastadalla bima akhrajahu Abu Dawud, dia pegang dengan hadis yang dikemukakan oleh Abu Dawud daripada Zainab, isteri kepada Abdullah, daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud lah isteri dia. Kata Ibnu Mas'ud, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirk. Jampi-jampi dan azimat, begitu juga
tangkal, semuanya syirik. Syirik. Tetapi kalau kita baca hadis ni habis, sampai habis, kita dapati lain maksud dia tu. Sebab kalau kita tengok sekat tu, ruqa tu, Nabi sendiri pun ada jampi. Apa nak syiriknya? Sahabat-sahabat pun ada jampi. Sini ada sebut jampi. Apa yang dimaksudkan dikatakan syirik tu hak mana? Dia ada perinciannya. Dia kata hadis ini seterusnya, kalau kita baca, menolak pendapat orang yang pegang begitu. Wa fihi, dalam hadis ini ada sebut, isteri Ibnu Mas'ud tu pun kata, saya kata, lima taqulu hadha? Apa kamu kata begitu? Tak boleh tu. Wallahi laqad kanat aini taqdhif. Mata aku ni sakit, kata dia. Aku pergi kepada fulan al-Yahudi. Si Yahudi tu saya pergi berjumpa dengan dia. Dia jampi saya. Bila jampi, lega, tak sakit. Abdullah pun kata, itulah kejayaan syaitan. Itulah pekerjaan syaitan. Dia cocok mata kamu tu dengan tangan dia. Apabila si Yahudi, bomo Yahudi ni jampi, dia berhenti. Dia tak cocok lah, dia berhenti, tak sakit. Cukup kepada engkau, kata, untuk benda lagu ni cukup pada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, adhibil bas rabban nas. Hak kita baca dulu. Baca ni padan dah sebenarnya, tak perlu. Ini menunjukkan bahawa yang dilarang itu yang merujuk kepada Yahudi, kepada orang kafir, dan ada kaitan dengan syaitan, gapo tu, hak jampi, hak lagu tu, dan boleh menyebabkan kita menganggap orang kafir ni jadi lebih sakti pula, lebih sakti lagi daripada kita orang Islam. Ini merujuk kepada ruqyah ahli syirk yang mendapat bantuan daripada syaitan dan lain-lainnya. Adapun ruqyah yang tidak ada syirik, itu harus, bukan wajib, harus. Dan sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak, berdasarkan banyak hadis. Begitu juga halnya dengan tamaim, dengan azimat. Orang Arab dulu, dia sakut macam-macam lah. Dia sakut terah tu, terah ni, macam-macam lah. Dia sakut disakut di tekuk anak-anak dia, ataupun dia pintar-pintar benar, dia sipu dengan anggapan ini akan memberi kesan, dengan cara jahiliah dia tu lah. Syaukani, ni dia ambil pula. Syaukani ni orang ahli zahir lah ni. Syaukani ni tak ada mazhab, dia tidak pakai mazhab. Dan banyak perkara dia ikut hadis, tetapi dalam perkara ni cuba perhati, dia terbuka. Ibnu Taimiyah, kau Syaukani, kau sebenarnya terbuka. Kalau ada dalil, tak apa. Ni Syaukani kata, ketika dia mensyarahkan hadis Abu Daud ini dalam Nailul Awtar, dia, yakni Ibnu Mas'ud, mengaitkan 3 perkara ni dengan syirik. Nabi SAW mengaitkan 3 perkara ni dengan syirik. Abdullah bin Mas'ud riwayatkan tadi, kerana i'tiqad mereka bahawa benda tu memberi bekas, benda tu sendiri memberi kesan, benda tu sendiri yang menyembuhkan, bukan sebagai sebab, dan hak harus yang dibenarkan. Lepas tu dia ambil pula Ibnu Abidin dalam Raddul Muhtar, apa semua ni. Orang-orang Arab dia sakut tekuk anak-anak dia untuk menyelamatkan mereka daripada gangguan makhluk halus. Islam telah membatalkannya, kerana mereka i'tiqad bahawa ini betul-betul menyembuhkan. Bahkan ini adalah syirik. Mereka ingat mana dengan cara lagu ni boleh menolak takdir yang telah ditentukan ke atas mereka, dan mereka meminta bantuan untuk menolak keburukan itu daripada selain Allah. Kalau ini menunjukkan bahawa tamaim ataupun azimat yang diharamkan itu tak ada kena-mengena dengan azimat yang ditulis daripada ayat-ayat Al-Quran ataupun mana-mana zikir, kerana ini harus mengikut jumhur fuqaha ummah. Bahkan setengah-setengah ulama mengatakan elok kalau kita buat tu dengan menggunakan zikir yang ma'thurah, kama naqala anhum asy-Syaukani fi an-Nail. Syaukani menukilkan ulama-ulama kata gitu tu, siapa dia? Di dalam Nailul Awtar. Ini boleh kalau kita gunakan azkar.